Salam sejahtera semua. Hari ini kumpulan kami ingin membentangkan tentang tajuk peranan agama dalam membentuk etika sosial, iaitu perbandingan antara agama Islam, Hindu dan agama Kristian. Sebelum memulakan pembentangan, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya, iaitu Lesyania anak perempuan Rajendran, saya sendiri Janupriya anak perempuan Periapayan, Minisha anak perempuan Lalamutu, Nurul Syahira binti Azari, Kaushalya anak perempuan Anbalagan dan Yashni anak perempuan Tamil Maran. Dalam bahagian pengenalan ini, kita akan melihat bagaimana agama memainkan peranan besar dalam membentuk etika sosial masyarakat. Agama menyediakan panduan moral yang bukan sahaja relevan untuk individu, tetapi juga untuk masyarakat keseluruhannya. Ajaran agama mengarahkan kehidupan kita ke arah yang lebih bermakna dan beretika. Islam, Kristian dan Hindu adalah agama utama yang memainkan peranan dalam membentuk tingkah laku sosial serta nilai-nilai yang menyokong keharmonian masyarakat. Dalam Islam, nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, belas kasihan dan tanggungjawab sosial menjadi fokus utama. Ajaran ini menggalakkan umat Islam untuk membantu mereka yang memerlukannya. Dalam Kristian pula, prinsip kasih sayang, pengampunan dan kemurahan hati ditekankan. Kasihilah sesamamu merupakan prinsip utama mereka yang membina hubungan harmoni. Bagi agama Hindu, konsep dharma dan karma menjadi teras ajaran. Dharma menggariskan tanggungjawab individu untuk menjalani kehidupan bermoral, manakala karma meningkatkan tentang kesan setiap tindakan terhadap masyarakat dan alam sekitar. Walaupun ketiga-tiga agama ini mempunyai pendekatan berbeza, mereka berkongsi nilai sejagat seperti keadilan dan kasih sayang. Ini tidak hanya membentuk etika sosial, malah mempengaruhi dasar sosial dan sistem perundangan negara. Agama memainkan peranan penting dalam membentuk etika sosial dan membantu masyarakat untuk hidup keharmonian dan bertanggungjawab. Bahasa Indonesia. Hari ini saya memperkenalkan 3 objektif utama kajian kami. Yang pertama ialah mengaji peranan agama dalam membentuk etika sosial antara Islam, Kristian dan Hindu. Yang kedua ialah mengenal persisaan agama dalam membentuk etika sosial antara Islam, Kristian dan Hindu. Yang ketiga ialah menganalisis cabaran agama dalam membentuk etika sosial antara Islam, Kristian dan Hindu. Diharapkan kajian ini dapat memberi pemahaman yang lebih mendalam tentang peranan agama dalam membentuk etika sosial dan keharmonian antara masyarakat berbilang agama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Syahira binti Azari dan saya akan membentangkan tentang surutan kajian. Kita lihat pada surutan kajian mengikut perspektif agama. Agama yang pertama, agama Islam. Nilai yang terdapat dalam kajian mereka, akhlak Islam mendorong keadilan, kejujuran dan tanggungjawab sosial. Kajian ini dijalankan oleh Imro atau Solihah, Kauzen dan Nur Hakim. Tajuk kajian mereka ialah peranan pendidikan agama dalam bentuk etika sosial. Kajian mereka dapati pendidikan agama ialah pendidikan agama Islam memainkan peranan penting dalam membentuk moral tetapi menghadapi cabaran seperti perubahan sosial dan teknologi. Agama Kristian, nilai yang terdapat kasih sayang, pengampunan dan integriti. Kajian ini dijalankan oleh Randy yang bertajuk peranan pendidikan agama Kristian. Pendidikan Kristian membantu remaja menghadapi cabaran moral dengan membina karakter berlandaskan ajaran Tritunggal. Kajian oleh Ujiana pula bertajuk Role of Religion in Building a Morally Conscious Society. Apa yang beliau dapat ialah Kristian memupuk kesedaran moral masyarakat tetapi cabaran seperti ini pengaruh media perlu diatasi. Seterusnya, agama Hindu. Nilai yang terdapat Dharma, Srada iaitu kepercayaan, bakti bermaksud bakti dan Trikaya Prisuda iaitu bermaksud pemikiran, perkataan dan perbuatan baik. Kajian ini dijalankan oleh Komang Herianti yang bertajuk penerapan nilai pendidikan agama Hindu dalam interaksi sosial masyarakat. Apa yang didapati oleh beliau, pendidikan Hindu menggalakkan keharmonian melalui interaksi sosial baik dengan Tuhan dan manusia. Seterusnya kita pergi kepada sorotan kajian pendidikan dalam konteks sosial. Tajuk pengajian ialah pengajian Melayu. Kajian ini dijalankan oleh Ahmad Izan Manda, Muhammad Yusuf Saruji dan Mifahuddin Hadi Putra. Apa yang mereka dapati ialah pendidikan membantu memperkukuhkan identiti nasional melalui bahan dan nilai kebangsaan. Seterusnya kita lihat pada jurnal Afkar. Jurnal ini meneliti bagaimana agama di Malaysia menyumbang kepada etika sosial dan keharmonian melalui prinsip kasih sayang, hormat dan kerjasama. Kesimpulannya, kita dapati di sini pendidikan agama adalah tunjang utama dalam membentuk moral etika sosial dan perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang agama. Cabaran seperti perubahan sosial dan media perlu diuruskan dengan pendekatan pendidikan yang inovatif. Itu saja daripada saya. Sejahtera. Dalam bahagian ini saya akan menerangkan pendekatan kajian yang digunakan iaitu metodologi yang melibatkan sistem kaedah dan prinsip yang membantu menjawab persoalan kajian, termasuk reka bentuk kajian, kaedah pengumpulan data dan cara analisis data. Hal ini bertujuan untuk memastikan kajian tersusun dan data diperoleh dengan cara yang sesuai bagi menjawab objektif kajian. Pertama sekali dalam reka bentuk kajian dan persampaian, kajian ini menggunakan pendekatan tinjauan deskriptif kualitatif yang merujuk kepada kajian-kajian lepas. Kaedah persampaian kualitatif dipilih bagi memastikan data yang diperoleh adalah relevan dan tepat. Rujukan diperoleh daripada sumber internet dan jurnal. Perkara ini bertujuan untuk memahami isu kajian melalui analisis mendalam terhadap sumber yang sahih. Kedua ialah kaedah kajian. Kajian kualitatif menumpukan kepada persoalan seperti apa, bagaimana dan mengapa. Pendekatan ini memberi fokus kepada analisis perkataan dan tafsiran maklumat, bukan sekadar pengiraan data seperti dalam kajian kuantitatif. Hal ini bertujuan untuk mengumpul data dan menganalisis data secara mendalam bagi memahami isu secara lebih komprehensif. Akhirnya ialah rujukan dan pemrosesan data. Rujukan diperoleh dalam laman sesama dan jurnal untuk mendapatkan data kajian lepas. Data dianalisis secara kualitatif melalui proses tafsiran. Hal ini menghasilkan data kajian terperinci dan relevan bagi menjawab persoalan utama kajian. Perbincangan dan hasil kajian. Objektif 1. Peranan agama dalam bentuk etika sosial. Yang pertama ialah peranan Islam. Ajaran Al-Quran dan Sunnah. Islam membentuk etika sosial melalui ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Prinsip seperti keadilan, kejujuran dan kesopanan menjadi asas dalam hubungan sosial, perniagaan dan peribadi. Tujuannya mewujudkan masyarakat harmoni dengan menekankan kesejahteraan individu dan sosial melalui prinsip keadilan dan kebersamaan. Konsep keadilan dalam Islam. Keadilan adalah teras dalam Islam seperti dinyatakan dalam kajian Zurami Ali et al. 2022. Ia menghindari diskriminasi, melindungi hak asasi manusia dan mengeratkan hubungan sosial melalui tanggungjawab sosial dan bantu-bantu. Ia dapat menyumbang kepada keharmonian masyarakat. Pendidikan agama Islam memainkan peranan penting dalam bentuk akhlak dan tingkah laku bertanggungjawab. Kajian Imro atau Solihah et al. 2024 menunjukkan nilai seperti keadilan, kejujuran dan toleransi diajar melalui pendidikan agama. Cabarannya terdapat dalam perubahan sosial dan teknologi, tetapi dapat diselesaikan melalui memperbaharui kurikulum dan memanfaatkan teknologi. Yang terakhirlah penggunaan teknologi dalam pendidikan Islam. Teknologi seperti aplikasi digital, media sosial, memperkukuh pendidikan Al-Quran. Kajian Masni Mustafa LA 2024 menunjukkan teknologi menarik minat generasi muda dan menyampaikan nilai Islam secara interaktif. Tujuannya dapat meluaskan penyebaran etika Islam dengan lebih berkesan. Kesimpulannya, Islam membentuk etika sosial melalui ajaran agama, pendidikan dan teknologi, menyumbang
menyumbang kepada masyarakat yang lebih adil dan harmoni. Seterusnya ialah peranan Kristian dalam bentuk etika sosial. Yang pertama ialah ajaran kasih dalam Kristian. Kristian menekankan nilai kasih sayang, keadilan, kebenaran dan tanggungjawab sosial berdasarkan ajaran Bible. Jesus Kristus mengajarkan kasih kepada sesama manusia, kemaafan dan kedamaian untuk mewujudkan hubungan sosial yang harmoni. Ia dapat membentuk masyarakat yang berasaskan kasih sayang dan keharmonian. Selain itu, peranan pendidikan agama Kristian. Pendidikan agama Kristian bertujuan membentuk watak yang baik, menanam nilai kasih sayang dan mengukuhkan kepercayaan terhadap agama melalui konsep seperti Trinity dan penebusan dosa. Kajian menunjukkan bahawa pendidikan Kristian membantu menangani isu moral seperti penyalahgunaan dada. Tujuannya melahirkan individu yang bertanggungjawab kepada diri sendiri. Yang ketiga ialah nilai kasih sayang dan sosial. Ajaran kasih memupuk masyarakat yang prihatin dan inklusif dengan menggalakkan perbuatan baik seperti membantu golongan kurang bernasib baik. Ia dapat membina masyarakat harmoni dan bersatu. Cabaran dan pendekatan Kristian. Kristian menghadapi cabaran seperti sekularisme dan pluralisme agama. Pendekatan holistik dalam pendidikan dan dialog antara agama membantu meningkatkan pemahaman serta kerjasama menangani isu sosial. Tujuannya memastikan nilai-nilai Kristian kekal relevan dalam membentuk etika sosial masyarakat moden. Kesimpulannya, Kristian membentuk etika sosial melalui ajaran kasih, pendidikan agama dan dialog antara agama yang menyumbang kepada keharmonian dan kesejahteraan masyarakat. Peranan agama yang terakhir ialah agama Hindu. Yang pertama, prinsip utama etika Hindu, Dharma. Dharma mengatur tanggungjawab moral individu berdasarkan kedudukan dan situasi hidup. Ialah penting untuk keseimbangan dan keharmonian sosial. Yang kedua, Ahimsa. Menekankan hidup harmoni tanpa kekerasan, menghormati makhluk hidup dan menjaga alam sekitar untuk mencapai moksha, iaitu pembebasan akhir. Yang ketiga, Karma. Mengajarkan setiap tindakan mempunyai kesan baik atau buruk, menggalakkan tanggungjawab dalam tindakan harian. Yang kedua ialah peranan pendidikan agama Hindu, iaitu meditasi dan refleksi diri. Ini akan membantu penganut memahami diri dan membuat keputusan yang bijak. Seterusnya, interaksi sosial. Ini akan membangunkan hubungan harmoni saling menegak, iaitu dengan Tuhan, dan melintang, iaitu dengan sesama manusia. Berdasarkan kajian terkini seperti Bhagavad Gita 2024 menekankan prinsip Dharma dan Karma membantu keseimbangan sosial. Yang kedua ialah pendidikan dan keadilan sosial 2022. Pendidikan agama Hindu menyokong keadilan sosial dan hak asasi manusia. Yang ketiga ialah interaksi sosial 2020, iaitu menekankan hubungan baik dengan Tuhan dan masyarakat sebagai asas keharmonian. Impak kepada masyarakat secara keseluruhannya, prinsip Hindu memupuk nilai keamanan, ahimsa, keadilan dan tanggungjawab sosial, iaitu Dharma dan Karma, yang membentuk masyarakat yang harmoni, inklusif dan adil. Seterusnya, saya ingin menyambungkan pembentangannya dengan kesan agama dalam membentuk etika sosial. Fokus pembentangan saya adalah pada kesan terhadap keadilan sosial dan hubungan sosial. Yang pertama, kesan terhadap keadilan sosial. Dalam Islam, keadilan sosial ditekankan melalui amalan seperti zakat, sedekah dan wakaf. Sistem ini bertujuan mengurangkan jurang ekonomi dan memastikan pengagihan sumber dilakukan secara adil. Konsep persaudaraan sejagat pula menggalakkan umat Islam untuk menjaga kesejahteraan sesama mereka tanpa mengira latar belakang. Dalam Kristian, keadilan sosial berasaskan kasih sayang dan belas kasihan. Gereja memainkan peranan utama dalam menyediakan perlindungan dan bantuan kepada golongan yang memerlukan. Prinsip seperti kasih hilas sesamamu mendorong umat Kristian untuk bertindak adil dan penuh empati terhadap semua lapisan masyarakat. Dalam Hindu, keadilan sosial diasaskan kepada konsep karma dan dharma. Individu digalakkan bertindak secara tanggungjawab terhadap masyarakat dengan amalan kebajikan seperti sewa menjadi sebahagian penting dalam kedua, kesan terhadap hubungan sosial. Agama juga memainkan peranan besar dalam memperkukuhkan hubungan sosial. Islam mengajarkan toleransi melalui ayat seperti lakum dinukum waliyadin yang menggalakkan penghormatan terhadap perbezaan agama. Kristian pula menyeru kasih kepada semua orang melalui ajaran seperti love the neighbor. Prinsip ini membantu membina hubungan sosial yang harmoni bukan sahaja dalam kalangan umat Kristian tetapi juga masyarakat umum. Dalam Hindu, konsep Vasudhaiva Kutumbakam atau dunia adalah satu keluarga, menggalakkan penganutnya untuk menerima dan menghormati kepelbagaian. Amalan kebajikan dalam setiap agama ini bukan sahaja membantu mereka yang memerlukan, tetapi juga menyatukan masyarakat. Kesimpulannya, ajaran agama Islam, Kristian dan Hindu memberikan panduan penting dalam memastikan keadilan sosial tercapai serta membina hubungan sosial yang Selamat sejahtera, nama saya Yashni Tamim Maria. Hari ini saya akan membentangkan mengenai cabaran agama dalam membentuk etika sosial antara Islam, Kristian, Hindu. Fokus saya adalah kepada 3 isu utama, iaitu kedudukan agama dalam politik dan masyarakat, dominasi sosial dan budaya majoriti, serta politik, identiti dan perang sangka. Poin yang pertama adalah kedudukan agama dalam politik dan masyarakat. Dalam banyak negara, agama majoriti sering memainkan peranan dominan dan politik dan struktur sosial yang menyukarkan minoriti untuk mendapatkan kedudukan yang setara. Contohnya, undang-undang berasaskan syariah di negara majoriti Islam sering mengutamakan kepentingan umat Islam, manakala undang-undang di India cenderung mengutamakan nilai-nilai Hindu. Keadaan ini boleh menyebabkan ketidakkeseimbangan kuasa dan wujudkan perasaan terpinggir dalam kalangan minoriti agama. Seterusnya, dominasi sosial dan budaya majoriti. Budaya dan nilai-nilai masyarakat majoriti sering dijadikan norma sosial, sementara amalan minoriti dianggap tidak konvensional atau diabaikan. Sebagai contoh, vegetarianism mungkin dianggap norma dalam masyarakat majoriti Hindu, sehingga budaya pemakanan komuniti lain dianggap ganjil atau kurang diterima. Keadaan ini bukan sahaja menyukarkan integrasi sosial tetapi juga menyetuskan rasa tidak puas hati yang boleh membawa kepada konflik agama. Seterusnya, poin yang akhir adalah politik, identiti dan prasangka. Agama sering digunakan sebagai alat politik untuk memperoleh kuasa yang mengakibatkan ketegangan antara komuniti agama. Sebagai contoh, naratif seperti kebangkitan Islam atau penginduan digunakan untuk menyetuskan kebimbangan dalam kalangan masyarakat majoriti, menyebabkan minoriti dianggap sebagai ancaman kepada kestabilan politik dan sosial. Strategi ini bukan sahaja mengalang kerjasama antara agama tetapi juga mengukuhkan jurang perbezaan etnik dan agama dalam masyarakat. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya ingin membincangkan tajuk peranan agama dalam membentuk etika sosial. Agama memainkan peranan penting sebagai panduan dalam membentuk nilai-nilai moral serta tingkah laku manusia, sama ada secara individu maupun dalam masyarakat.
Dalam Islam, etika sosial dipandu oleh ajaran Al-Quran dan Hadis. Nilai-nilai seperti kejujuran, kesederhanaan, dan tolong-menolong ditekankan. Umat Islam diingatkan untuk menjaga hubungan baik dengan Tuhan dan sesama manusia. Agama Hindu pula menekankan konsep dharma, iaitu kewajiban moral dan ahimsa yang bermaksud tidak mencederakan makhluk lain. Nilai kesederhanaan dan kebaikan hati juga sangat penting. Dalam agama Kristian, nilai kasih sayang, pengampunan dan kebajikan yang terkandung dalam hal kita menjadi asas kehidupan sosial. Ajaran Kristus menekankan kasih terhadap semua manusia tanpa mengira latar belakang. Untuk mengukuhkan etika sosial dalam masyarakat, aktiviti sosial bersama boleh dianjurkan. Contohnya projek kebajikan, aktiviti kebersihan komuniti, atau perayaan seperti majlis berbuka puasa, sambutan Krismas, dan pesta Bali. Aktiviti ini membantu mengeratkan hubungan antara agama, memahami budaya lain, dan mewujudkan keharmonian. Pada keseluruhannya, walaupun berbeza, Islam, Hindu, dan Kristian berkongsi matlamat yang sama, yaitu membentuk masyarakat yang aman, adil, dan penuh kasih sayang. Marilah kita bersama-sama menghormati perbezaan dan hidup dalam harmoni. Itu daripada saya. Terima kasih.